Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di Coin Market Cap dan juga sedikit teknikal analisis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So pagi ni Zul akan updatekan pergerakan Bitcoin sebab malam tadi Bitcoin dah melakukan pergerakan yang seperti yang kita nak, iaitu di 44k. So adakah ada price lagi yang akan melakukan peningkatan ataupun ada sedikit correction sebelum melakukan push ke major resistance kita, iaitu 46. Sebab apa? Macam cakap, Zul memang nak tengok price Bitcoin break area 46k ke atas. Sebab apa? Untuk Bitcoin pergi balik ke range 50 ke 60k USD dollar per Bitcoin. So bagi ni akan buat juga sedikit review di kata permintaan di Overdome. Ada yang kata minta, nampak dia coin tu baru lagi. So kemudian nanti kita akan juga pergi ke beberapa altcoin yang lain. So guys, let's go, kita pergi ke Coin Market Cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam ataupun candle hari Khamis. So walaupun hari ni dah hari Jumaat, so expected pukul 8 nanti adalah masa 45 minit lagi pukul 8 untuk candle close untuk hari kuartal hari Khamis. So apa kita boleh tengok untuk data untuk semalam punya performance, iaitu total market berada di 1.998, sedikit lagi untuk berada di 2 trilion. So bagi itu sekiranya total market berada atas pada 2 trilion, expected 2.1 trilion, expectation secara keseluruhan crypto market secara keseluruhannya adalah more bullish untuk pergerakan naik ke atas. Kemudian volume semalam tinggi juga pada 109. Kemudian BTC sedikit meningkat daripada walaupun minggu lepas kena 42. So semalam tengok 41.5 dan 41.8. Ethereum juga meningkat 17.8. So apapun kita tengok secara ringkasan summary untuk semalam, total market increase banyak 3.17, ikutkan kat sini dah naik pun 2 trilion. So dengan volume juga macam tadi meningkat iaitu 16%. Kemudian BTC juga dia turut meningkat 0.15%. So harga semasa untuk pagi ni, so Bitcoin berada di 43.9, hampir berada di 44. So expected dah memang touch 44k. Untuk Bitcoin increase banyak 3.5%, untuk weekly 7.28% dan untuk monthly 16%. So dah berapa lama kita tak tengok Bitcoin menunjukkan semua green candle expectation, tinggal hanya yang tahun aja belum lagi naik, iaitu 7.69%, hampir 6% dropping untuk yearly. So lain coin Ethereum berada di 3.1k, naik yang drastik daripada 2.9 ke 3.1, hampir 200 peningkatan. So 3.57%. Untuk di BNB juga meningkat 1.89, SRP 1%. Cardano kembali balik ke 1.18. So ingat Cardano sebelum ni pun di 73 sen juga lagu buy untuk position long term. Untuk minggu lepas kita tengok 80%, 90%, dan untuk hari ni kita tengok 1.14%. Ingat Cardano dia punya all time high almost hampir 3 dolar, iaitu 2.8. So still lagi siapa yang buy now consider still lagi good position untuk buy untuk long term. Sebab apa? Dia still lagi dalam 60, hampir 65% discount daripada all time high harga Cardano. Luna sikit dropping 1.23 macam juga ni. Sekiranya Bitcoin dan altcoin yang sambil, expectation Luna akan berlaku sedikit correction disebabkan expectation more kuartal buyer akan tertumpu kepada altcoin yang lain. So tapi apapun, Luna adalah still a good position untuk buy untuk long term. Tengok Luna adalah kuartal weekly naik 7%, monthly 75%, dan kuartal yearly hampir 2%. Dan untuk tahun ni Luna dah pun naik 2%. Lain-lain coin still lagi kuartal negatif persen. So let's go guys, kita pergi ke coin lain. Kita pergi ke chart lain untuk tengok secara chart Bitcoin, untuk kita tengok secara kuartal keseluruhan apakah arah pergerakan market. So let's go, kita pergi pertama kali kita tengok Fear and Index. The Fear and Index currently kita berada di 40. Inilah untuk hari Rabu. So untuk hari Khamis punya Fear Index expected 41 minit lagi. So expected akan plus 2, expected kita lebih tinggi daripada 40 ni. So mini secara teori ni kita tengok Fear and Index kembali green. Kemudian kita tengok kita hampir berada di major resistance, iaitu di 46k dan juga around di 44k. So ini kita ada boleh potentially secara fundamental yang data ni kita lihat potentially Bitcoin boleh melakukan sedikit correction. So correction tu sampai mana? Let's go, kita pergi ke chart. So inilah chart Bitcoin untuk 4 hours. So 4 hours macam tu ada monitor channel ni. So channel ini still lagi in play, iaitu sekiranya kita gagal ni kita expect boleh drop kita boleh drop sampai bawah ni. Sekiranya kita drop bawah
bawah kata channel ni mini price net kata menunjuk lah di kawasan minor support ni, iaitu kawasan 38 dan 36k kembali. So apa pun, adakah boleh jatuh? Yes, boleh berlaku. Itulah sekiranya confirmation. Mana confirmation bila kita tengok chart daily breakout bawah trendline ni. So untuk pergerakan Bitcoin semalam, kita nampak Bitcoin untuk malam ni kita tengok price tu daripada 42 pergi ke 43.9. Now expected untuk semalam paling tinggi dia push adalah 44.2k USD dollar. So now kita ada sedikit correction kat sini. Adakah boleh berlaku? Yes, expected akan berlaku lagi, at least ke line kuning ni. So kenapa line kuning ni? Line kuning ni expectation kalau tu draw semalam pak ni, expected kita ada beberapa reaction price kat sini 2 3, kemudian kat sini pun kita ada reaction juga. Kemudian kalau kita tengok di belakang-belakang ni pun ada big reaction dengan kawasan line kuning yang kata resistance-nya do draw. So adakah boleh berlaku rejection kat tu? Yes, ini adalah potential boleh berlaku rejection untuk sebelum kita melakukan lagi continue. So inilah hari Jumaat tu, expected mungkin hari Jumaat ni ada lagi quarter price push up. So apa yang saya nak tengok lah, hopefully kita dah berjaya break yang kuning ni, kemudian pergi kita punya range iaitu 46, iaitu major resistance horizontal. Untuk expected untuk hari satu had mungkin kita akan buat draw sikit untuk buat minor gap, bullish gap untuk expected peran di atas. So aku kata mengenai gap, so kita tengok gap minggu lepas apa dah berlaku. Gap minggu lepas expected lah bullish gap. So apa itu bullish gap untuk minggu lepas? Kita tengok ada gap di tak pasti dia tak jumpa gap itu. Okey, gini gap dia. Kita buat gap, iaitu cakap inilah gap bullish. Kenapa gap bullish? Disebabkan hari Jumaat kita naik dan hari Sabtu Ahad kita naik, kemudian expected hari Isnin kita buka di bawah, expected naik kemudian drop. Hari Jumaat kita close tinggi, kemudian hari Sabtu Ahad kita drop, kemudian kita expected hari Isnin kita buka balik. So ada berlaku gap. So inilah gap bullish, expected price akan datang untuk close. So sama juga untuk hari ni. So hari ni hari Jumaat, so expected mungkin ada lagi melakukan kenaikan. Kemudian hari Jumaat kita close, hari Sabtu Ahad kita buka untuk kata buat gap, hari Isnin kita buka price. So ini kita akan buat another bullish gap untuk expectation price more naik atas. So apakah tu expectation untuk Bitcoin berlaku? So untuk expectation untuk Bitcoin untuk hari ini dan juga ataupun untuk balance minggu ni, Jumaat, Sabtu, Ahad ini. So tu nak tengok price itu breakout line kuning ni, kemudian at least pergi ke 46 sebelum dia melakukan retrace balik, sebelum untuk buat kita money gap ataupun sekiranya kita berjaya break channel atas ni, meaning kita expected momentum naik ke atas lebih kata akan drastik. So di Bitcoin untuk currently, kenapa tu expected ada di 44k? So 44k ni kebetulan pula kalau kita draw kita punya minor support macam draw sebelum ni ada swing high ini ke swing low ini. So untuk kita tengok resistance ni, so kita dah break resistance ni. Macam cakap, sekiranya kita break resistance ni, kita akan pergi target 1.6. So 1.6 kita berada di kawasan ini iaitu 44.5. So ini adalah kita hampir dengan kita punya kawasan orange ni iaitu 44. So mungkin dia boleh draw, mungkin 44 ni mungkin dia akan naikkan sikit untuk di kawasan ini. So ini kita boleh tengok 44.5. So untuk hari Jumaat ni, untuk hari ni expected price boleh push lagi ke kawasan ni. Sebelum hari Sabtu Ahad mungkin kita akan sedikit drop. Drop tu sampai mana? Drop boleh sampai balik di kawasan 43 untuk resistance, untuk retest sebelum quarter next week akan melakukan more pump. So ini siapa yang ada position masuk bawah nak ambil quarter tipis sedikit ataupun ambil sedikit profit, boleh kawasan ni iaitu whatever price touch trendline ni dan trend orange ni, boleh ambil take profit sikit. Kemudian boleh masuk balik untuk kata retest di kawasan minor resistance sebelum ini. So itulah pergerakan Exo expectkan untuk hari ni. Apapun hopefully dia akan more push ke atas. So untuk pergi ke 46 kita dah break 42. Now net rintangan kita lah di 44.5, iaitu kalau 45 sekarang tu ada yang draw ni. Setiap line kuning ni ada expectation, dia ada reaction. Price tu ada reaction dengan line ini. So kita tengok macam mana. So meaning penting untuk kita breakout, sama juga sebelum ni kita breakout dengan kata jaya ataupun dengan volume dan expected price terus melakukan ke atas. So berdasarkan RSI, adakah price itu momentum more naik ke atas? Aku tengok untuk RSI, kita tengok untuk first kali nak tengok macam RSI, nak tengok ada divergent, aku kata bullish divergent, bearish divergent atau tak. Tu kita tengok untuk price ni lah, price buat higher high
dan ini higher high. So meaning kita buat pergerakan higher high. So bila buat pergerakan higher high, kita akan tengok RSI kita. So kita tengok RSI dekat bawah ini. So RSI tu buat apa? RSI buat equal higher high. So meaning ini potentially boleh ke kata hidden bearish divergence. So meaning expectation price tu dari sini, kemudian expected buat high high, price sama, so meaning expected dia boleh drop bawah. So drop ni consider untuk minor correction. Macam cakap, expectation untuk sampai kawasan ni kita akan expect ada minor correction. Minor correction tu expected hanya akan drop sikit je untuk RSI cooling down ke kawasan 50, dan kita akan ada next push up ke atas. Sebab tu cakap adalah good position untuk ambil TP sikit, kemudian kita akan ada potential untuk kata re-entry balik untuk DCA untuk expected net bull run. Sekiranya price kat sini tengok macam sebelum ni, macam ni tu ada aku ada share juga, iaitu di Discord channel zone dan di YouTube channel zone. Mostly di Discord channel memang tu akan share. So apa yang tu nampak itulah pergerakan ni, iaitu buat high low high dan higher high. Apa RSI buat higher high higher low. So ini adalah bearish divergence. Tu bearish kita perlu price drop bawah. So drop bawah. So apa untuk ini? Untuk yang ni mau kata more confirm dia jatuh, tapi untuk currently kita tengok itu price buat apa kat sini. So price untuk currently macam kat tadi, price buat higher high, kemudian untuk RSI buat equal high. So meaning expectation untuk correction mungkin sedikit aja ataupun sideways, mungkin hanya drop kawasan trend line ni saja, kemudian terus melakukan kenaikan untuk ke 46. So di kawasan 46 ni dia akan monitor juga adakah berlaku lagi seperti kuartal bearish divergence ni. So kalau berlaku divergence ni, dia akan update kan di YouTube channel. Dan kalau anda nak data yang lebih tepat ataupun data yang terus kata on time terus, as expected, dia akan bagi di Discord channel dulu sebelum kata net review di kuartal di YouTube channel tu. So itulah di BTC untuk expectation apa akan berlaku. So let's go, kita pergi ke altcoin lain. So sebelum altcoin lain tu, ada yang bertanya di ruangan komen tu, iaitu pasal overdome ni. Overdome tu tak tahu kau apa, tu first time dengar. Bila tu tengok dekat ni ada Bybit, tu buka Bybit tak jumpa chart dia, tapi tu buka di Gate.io tu nampak je tu. Gate.io ni tu tengok chart dia lah. Chart baru lagi. So coin memang baru release, expected 28 hari bulan 2. Tu minggu pertama, minggu 2, minggu 3, minggu 4. So ini kata masih adalah baru sebulan buka. So ini boleh kita tengok daily. So untuk tengok chart ni masih baru. So adakah good position untuk invest? So harga dia lah 0.05 sen. So ingat masa buy Dogecoin dulu lah 0.05 sen. So sama juga dia ni adalah coin baru. So kalau anda perlu kaji dia punya fundamental. Untuk chart memang kita tak boleh buat technical analysis lagi. Sebab apa? Chart dia kata data dia kurang. So apa pun untuk overdome ataupun chart yang baru, coin yang baru ni, anda perlu buat kata dia punya fundamental analysis. Macam mana nak buat fundamental analysis? Pergi ke CoinMarketCap ni. So expected anda klik saja overdome ni, kemudian expected ada white side. So white side ni anda boleh buy, klik overdome.io dan juga yang ni. So mini expectation kita akan boleh baca semua mengenai overdome tu, apakah dia projek, apakah long term punya view. So adakah apa jenis projek ni. So bila anda kaji itu untuk long term dan anda nampak future punya value, yes, boleh invest. Sebab apa? Sekiranya anda invest, tapi janganlah invest banyak sangat. Expected orang kata less than 1% daripada hanya punya total portfolio. Sebab apa? 0.5% anda boleh target. Contoh anda nak target 10,000 coin, yes, buy saja untuk 10,000 coin dan hold untuk 5 ke 10 years ke depan. Perkiranya ada rezeki anda, dia akan melakukan kenaikan. Contoh itu Zubai dulu tu pernah buy Dogecoin 0.05 sen, harga lebih kurang sama ni, price naik sampai 70 sen. Masa tu dia hanya invest $50 aja, dan $50 tu bertukar jadi 2k USD dollar. Tapi disebabkan di Dogecoin tu tak TP out di 70 sen tu, now kata dan 2k tu tak ambil profit lah. Tu kata another bad judgement daripada Zu punya investment. So apa pun untuk long term, anda perlu kaji fundamental, dan kalau anda yakin boleh invest sedikit 1%, less pada 1%, expected kata dalam $100 pun anda boleh invest dah. Kira lah berapa anda dapat untuk 0.05 expected hold untuk long term atau buy untuk long term. So itulah di kata overdome yang sedikit tu boleh buatkan. Untuk technical analysis memang tak dapat membantu. Anda perlu buat kajian kata fundamental. So let's go, kita pergi ke chart lain. So Bitcoin tadi dah settle. Kita nak tengok Ethereum. So Ethereum 3.1. So kemanakah net resistance untuk Ethereum? So itu Ethereum tu ada trade satu channel, satu trend line, dah pun breakout. Nah, ke manakah price untuk Ethereum? So Ethereum tu expected tu ada beberapa channel ni, 1,
2 dan 3. So now expected kita akan pergi ke kawasan ni. So kawasan ni ada apa? Kita ada juga kata minor resistance di kawasan ni. So untuk kita tengok horizontal resistance yang betul, apa horizontal support, horizontal support dan kata resistance yang betul untuk Bitcoin, untuk Ethereum ni macam mana? So akan ajarkan daripada higher height ke higher low ni, adapun point higher height dan point latest higher low, kita expected drawing swing high to swing low. Kemudian kita akan nampak setiap garisan 23%, 38%, 5%, 61%, 70%. So anda boleh letak garisan tu macam tu. Dia akan letak garisan ni kat sini. Okey, tu akan buat satu, kemudian kita copy, kita paste, kita letak satu lagi kat sini. Kemudian kita letak lagi expected yang ni. So ini kita akan 3 ni. So ini yang ke 38, 43 tak perlulah kita buat, kita dah letak box. So untuk currently kemana ke arah pergerakan? Untuk horizontal kita tengok Ethereum expectation dia respect setiap garisan itu. Kenapa dia dengan respect? Punya daripada 0% naik sampai kawasan ni breakout retest dah sampai kawasan 31 sampai 32. So expectation untuk Ethereum sama juga. Sekiranya Bitcoin berlaku sikit je di 44, untuk hari ni mungkin ada sikit lagi push. Sama juga Ethereum ada sikit lagi push untuk kawasan ni mungkin dekat. Kemudian berlaku sedikit correction. So correction tu boleh sampai mana? Kita boleh draw swing low ini ke mana-mana swing high untuk hari ini. Contoh kalau pergi ke 3.1.2, so expectation dia boleh rebound sedikit ke kawasan 2.9. So boleh TP sikit kawasan ni, kemudian nanti re-entry balik sekiranya price rebound di kawasan ini untuk expectation next push up untuk next week punya pergerakan. So itulah di Ethereum. So Ethereum dah tu punya portfolio expected kembali profit, iaitu tu punya average berada 3.1k USD dollar. So untuk Ethereum next major target, iaitu kalau Bitcoin berada di 55.60, Ethereum berada di 38.43. Expectation price sampai kawasan ni, breakout ini buat higher baru. Sekiranya gagal ini expected Ethereum akan more drop ke 80%, iaitu higher high, lower low, higher low, expected another lower low. So itulah Ethereum pergerakan sama seperti di Bitcoin. So kalau siapa nak faham pergerakan ni, tengok video sebelum ni, itu kan di YouTube channel Zul. Ada Zul terangkan untuk pergerakan ini. So nanti mungkin Zul boleh letak link kan di video tu atas mana. Nanti Zul akan cubakan. Zul tak pernah letak link, tapi Zul akan expected tu ceraikan. So untuk anda perlu faham, iaitu pergerakan Okey, ini adalah kata video ni. Video sehari lepas, iaitu poin penting untuk bull dan bear. So anda perlu faham ni sebabkan dia berdasarkan 4-year circle. Expected yang ni 4 year circle. Nanti Zul akan cari balik, Zul akan cari video tu. Zul expected yang ni maknanya yes, Zul expected yang ni poin penting untuk bull and bear market ni. Nanti Zul akan tengok balik video tu. Kemudian nanti Zul akan pingkan untuk link untuk anda tengok faham. Sebab apa anda perlu faham tu untuk pergerakan untuk current market short term dan long term punya movement. So itulah Ethereum untuk pergerakan. Next kita akan pergi juga beberapa coin lain. Zul nak tengok Cardano. So Cardano apa yang berlaku? Cardano dah pun hit Zul punya aku kata average per unit. So currently adakah good position untuk buy untuk di Cardano? So Cardano macam tadi still lagi good position untuk buy. Sebab apa? Ini adalah kawasan must buy. Must buy tu adalah kawasan daripada whatever dalam box ini. So apa box ini adalah? Box ini adalah retestment daripada kalau ikut tak ada data, kita gunakan yang ni. So daripada swing low, paling low dan paling high kita dapat 0.6 dan 0.7 adalah retestment yang kata the best untuk investor. So siapa nak invest Cardano, now still lagi selagi mana Cardano belum lepas 1.2, consider whatever dalam box ini adalah box accumulation. Anda boleh buy untuk long term. Sekiranya dia ada drop lagi, tak ada masalah. Dia expected drop kalau 80% pun hanya drop 40%. So anda buy di kawasan ni. Kalau ada drop lagi, kita akan buy di kawasan ni. Inilah kawasan bearish market nanti yang akan tunggukan untuk Cardano sekiranya kita tak buat higher high baru lebih daripada 3 USD dollar. So kalau price itu hanya buat higher low, manakah higher low expected Cardano akan sampai? Swing high to swing low kita akan expected berada dalam 2.2 dan juga 2.7 dolar per coin untuk Cardano. So meaning inilah good position untuk anda buy untuk long term. Expected kita akan ambil TP ke kawasan ni sebelum expected tengok adakah buat breakout resistance untuk buat high baru seperti mana tu terangkan di Bitcoin dan Ethereum sebelum ini. So itulah aku kata Cardano. So Cardano adalah good position to buy untuk long term currently. So macam sekiranya anda buy Cardano, make sure juga anda buy
untuk di Koti. Sebab apa? Koti adalah kuartal ada joint venture dengan Cardano. So untuk Koti, sebab tu tengok pergerakan yang sama. Untuk Koti juga sama. Now adalah good position untuk buy untuk long term punya holding. Price daripada 70% dah drop sampai 20%, iaitu 60 dan 70, hampir 70, dah pun berada 70% discount daripada all time high dia. So meaning good untuk long term. Expectation sama juga macam Cardano tadi. So tadi tu buat aku kata Ethereum. So kalau Cardano, kalau anda buy Cardano, make sure anda buy Koti juga. Kalau anda buy Ethereum, make sure anda buy aku kata Matic juga. So Matic currently kat mata tu, Matic lama dah tu tengok. So Matic currently berada, expectation berada di atas ni. So dia tak kembali kita punya ke aku kata 60% retracement. Dia hanya kata dalam around 40 dan 50% retracement. So untuk di Matic nanti tu akan tengokkan. So Matic kalau ikutkan trendline dah breakout. Kalau siapa nampak ni akan boleh draw trendline. Trendline ni dah pun breakout. Expectation yes, dah pun breakout. So expectation dah memang good position untuk buy dah. Boleh untuk kata dollar cost average sikit. So untuk untuk Matic punya consider buy. Expected kita akan kalau dah miss buy, nak tunggu sedikit retracement, anda boleh tunggu retracement sedikit whatever dalam kawasan trendline ni, barulah good position untuk anda. Jadi kalau anda tak nak FOMO in, biar tunggu. Kalau price tu drop ke kawasan trendline ni, anda boleh DCA sedikit. So itulah kuartal kawasan Matic. Expectation kalau Cardano, Ethereum drop ni macam itu juga di Ethereum. Sekiranya Ethereum melakukan peningkatan kekuasaan ni, dapat sedikit correction. So meaning ada opportunity untuk anda kita masuk dollar cost average ataupun untuk masuk dalam position di Matic, iaitu buy di kawasan ni. So Zul akan juga buy di Matic. Sebab apa? Average tu ber 1.6. So kalau Zul buy kawasan ni, average tu akan drop. So meaning expected bila dia next pump tu akan terus profit. Berbanding sekarang tu punya price still lagi below average. Bila below average tu still lagi dalam negative profit, tapi negatif tak banyak lah. Kemudian next kuartal long term coin lah Phantom. So Phantom macam juga itu adalah good position untuk buy untuk long term currently. So apa berlaku dah Phantom dah pun buat pergerakan seperti mana yang Zul nak, iaitu price itu naik sikit tapi tak sampai kawasan ni, naik kawasan ini saja, kemudian price drop di kawasan trendline. So macam juga whatever price sampai dengan kawasan trendline merah ni lah good position untuk buy untuk long term. So expectation kita next pump sekiranya Phantom berjaya breakout ini, meaning kita akan expected untuk more naik atas. So siapa yang kata monitor Phantom punya news, macam tahu dia punya pengasas dia adalah Phantom ni dah kata keluar daripada Phantom. Macam juga pengasas dia keluar, tak ada masalah projek, tapi dia dah hand over pun segala plan-plan waktu Phantom project untuk in future kepada dia punya team. So meaning kata Phantom ni ibarat satu company, satu orang berhenti kerja, tak meaning company tu akan terus lingkup. Yes, kita punya final aku kata dia orang atas dia keluar tu, orang atas ada lagi yang pengganti, ada lagi aku kata yang meneruskan projek ni. So Phantom juga adalah long term, adalah good position untuk long term. Betullah Phantom Zul memang target untuk dapatkan 1000 coin untuk Phantom. Hopefully kita buat high low, kemudian drop another 50%, iaitu dalam 40%. Nanti Zul akan buy kan untuk long term, iaitu bearish market untuk dalam masa 3 tahun sebelum tahun 2025 untuk melakukan pump. So untuk Phantom adakah good position untuk buy sekarang? So untuk Phantom sama macam di aku kata Cardano, sama Cardano dan aku kata Koti, iaitu price sekarang berada diskaun sebanyak 61% ataupun 68%. So meaning good position untuk anda buy untuk long term. So kalau anda buy long term, anda akan berada sama average tu berada 1.36. So expectation kita akan sampai di kawasan major resistance 2.68 sebelum kita ada pergerakan di sekiranya Bitcoin buat drop daripada 60, drop ke bawah. So meaning sama juga di Phantom, kita expect akan nampak di kawasan ni. Kita akan lock, kita akan ambil profit 20%. Kita akan lock dalam kuartal, kita akan letakkan kita punya sell limit untuk dalam positif. Sekiranya price drop bawah, kita akan exit market dan kita akan guna modal dan profit yang kita ambil atas ni untuk buy 80% ataupun 90% correction untuk berada di hampir 3% untuk another long term. Inilah price yang tu akan all in terus untuk dapatkan tu target, iaitu kan 1000 coin untuk 1000 coin untuk Phantom. Kerana Phantom tu berada, dia punya asset kuartal Phantom berada sebanyak 200. Kalau ikutkan di Phantom Matic tu ada 268, Phantom tu ada 209. Tu banyak dalam almost 800 coin lagi tak cukup untuk dia punya target, iaitu tu target Phantom dan Matic
do target sebanyak kata 1000 coin untuk long term punya holding sebelum tahun 2025 untuk next bulan. Tu guys, rasa itu saja untuk analisis untuk pagi ni. So apapun nanti petang nanti, sebab ni hari Jumaat tu cuti, so petang nanti tu akan buat satu lagi video untuk video khas untuk kata untuk altcoin saja. Ini kita akan tengok sedikit Bitcoin dan semua altcoin yang kita expected untuk long term punya holding. So apakah coin-coin long term untuk holding? Ialah coin ni: Bitcoin, Ethereum, Solana, Avax, Terra Luna, Polkadot, Cardano, Chainlink, Matic dan Phantom. Dan beberapa kata coin yang lain ada, iaitu Harmony One, Koti, VeChain, Superfarm, KDA, VRA, Zilliqa, dan ada juga beberapa coin untuk di Metaverse. So mungkin untuk petang ni mungkin Zul akan buat live, sebab apa Zul pun tak ada plan nak gimana ni. So petang nanti Zul akan buat live. So apa pun jumpa anda pukul expectation pukul 6. Kita jumpa pukul 6, nanti Zul akan buat live dan Zul akan pergi setiap altcoin yang Zul ada. Kita akan tengok chart balik, kita akan update chart adakah good position untuk buy ataupun tidak. So guys, itu aja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. So jumpa anda petang nanti live pukul 6 petang untuk kita review banyak chart. So mini live kita memang lama lah, sejam bikin sampai mungkin almost sampai maghrib. Sebab apa, kita nak tengok banyak altcoin untuk position tu. Kalau anda tak nak miss kata live Azul, like, subscribe dan hit button notification. So jumpa guys petang nanti. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.